Okey, Assalamualaikum semua. Untuk kelas hari ini, kelas Bahasa Melayu tahun 2, cikgu minta maaf kerana tak dapat nak buat Google Meet. Okey, tapi jangan risau, cikgu akan bekalkan video ini dan cikgu harap semua dapat manfaat berdasarkan menggunakan video inilah. Okey, untuk sesi pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai isi tersirat. Hari itu kita belajar tentang isi tersurat kan? Okey, jadi kali ini kita akan belajar mengenai isi tersirat. Okey, baiklah kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Apa itu isi tersirat? Okey, isi tersirat ni maksud tidak dinyatakan secara jelas. Jadi awak kena fikir apa dia maksud yang dia nak sampaikan. Okey? Tidak terdapat dalam teks, okey, berbanding dengan isi tersurat hari itu diperolehi daripada petikan kan. Okey, tapi yang ni dia tak ada dalam teks. Okey. Murid perlu membaca keseluruhan ayat untuk mencari isi tersirat. Okey, murid kena baca semua. Kalau ada perenggan kat situ, awak kena baca satu perenggan tu barulah awak boleh cari isi tersirat. Okey, seterusnya isi tersirat boleh membawa maksud kesan atau nilai murni yang hendak disampaikan. Okey, kalau dia kata maksud kesan, okey, minta maaf. Okey, kalau dia kata maksud kesan, boleh bermula contoh kalau untuk merangsang awak bina ayat kan. Okey, supaya boleh kita guna perkataan supaya, seperti, okey, ataupun untuk, okey. Jadi perkataan-perkataan tu boleh menggalakkan kamu untuk bina ayat bina ayat untuk menyatakan isi tersirat berdasarkan petikan tu lah. Okey, kalau nilai murni ni pula, apa nilai murni ni? Perkara-perkara yang baik ke tidak baik? Yang baik. Okey, yang baik. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh nilai-nilai murni. Baiklah, mari kita tengok. Okey, ini senarai nilai-nilai murni yang yang awak perlu tahu. Okey, tak semestinya hafal ini saja, tapi ini adalah contoh kategori-kategori nilai-nilai murni. Okey, baik. Pecahan dia apa? Baik hati ni macam mana? Belas kasihan, contohnya binatang jatuh dalam longkang, kita selamatkan. Okey. Bertimbang rasa, lepas tu murah hati. Okey. Menderma bertimbang rasa ni macam prihatin, macam tu. Dia tak semesti kamu kena guna perkataan ini saja, tapi ini contoh-contoh yang dia bagi tahu. Kalau dulu cikgu kena hafal ni baik hati semua ni. Tapi sekarang ni dah tak terhad. Jadi kamu boleh je. Kalau asalkan dia perkara yang baik, kamu boleh nyatakan. Okey? Selalu memahami, selalu memaafkan. Berdikari ni buat apa? Dia buat sendiri. Okey? Perkara yang buat sendiri. Tak perlu minta bantuan orang lain. Okey? Berupaya bertindak sendiri. Yakin pada diri sendiri. Okey, seterusnya hemah tinggi, bersopan santun, berbudi bahasa, cakap pun baik je kan, tak marah-marah. Okey, jadi boleh sebut berhemah tinggi. Okey, ni mengaku kesalahan diri, berhemah tinggi. Okey, mengaku kesalahan diri ni boleh jadi jujur, okey, bercakap benar, bertanggungjawab, sama je. Sebab itulah cikgu kata kita tak terhad kepada yang 17 ini sahaja, tapi apa saja yang baik-baik kita boleh nyatakan. Okey, seterusnya ramah mesra. Okey, hormat ibu bapa. Okey, ni menghormati kan, menghormati, hormat kerajaan dan negara, patuh kepada undang-undang. Okey, kenapa patuh kepada undang-undang ni menghormati? Sebab kita tak nak undang-undang ni dibina untuk menjaga sebuah institusi ataupun sebuah negara. Okey, jadi bila kita patuh pada ni, maksudnya kita menjaga negara kita lah. Macam tu. Okey, seterusnya hormat ahli keluarga, guru, rakan.
jiran dan orang lain lah. Tak kisah siapa-siapa, kita kena hormat. Tak kira lah orang itu sama ada orang itu muda ataupun orang itu tua daripada kita. Kita kena menghormati semua orang. Barulah orang akan hormat pada kita. Hormat kepercayaan dan adat resam pelbagai bangsa. Okey. Apa yang ni maksudnya, kita menghormatilah. Contohnya macam kita raya, orang India, orang Cina menghormati kita. Okey, contoh lain, bulan puasa, diorang tahu kata kita puasa, jadi diorang tak minum depan kita, itu pun dah dikira hormat. Okey, seterusnya patuh kepada ketetapan masa. Okey, menghormati masa. Contohnya jadual. Dalam jadual, okey, sekarang ni waktu rehat dah habis. Okey, kita nak mula kelas. Jadi awak pun makan cepat-cepat, habiskan supaya awak boleh mula kelas pada waktu yang ditetapkan. Itu pun patuh kepada masa, menghormati masa. Okey, seterusnya menghargai, kasih sayang, menghargai nilai nyawa. Contohnya awak sayangkan diri awak. Awak tak mudaratkan diri awak dengan ambil perkara yang bukan-bukan. Okey? Itu maksudnya kita menyayangi diri kita. Menyayangi alam sekitar. Awak tak cemarkan alam sekitar awak tu. Contohnya awak tak ada conteng-conteng dinding kat mana-mana ke. Awak tak bertindak macam vandalisme, merosakkan harta awak tidak melakukan perkara-perkara itu. Maksudnya awak menyayangi alam sekitar. Cinta akan negara. Okey, seterusnya, cinta akan negara ni boleh kita jadikan bersama dengan kawasan ni, patriotisme. Sama saja. Sebab benda perkara yang baik-baik ini tidak terhad kepada 17 perkataan ini saja, 17 frasa, tapi awak boleh guna semuanya. Tak faham kan? Okey, baik. Seterusnya keadilan, adil. Okey, keadilan ni adil maksudnya kita perlu adil dalam melakukan apa-apa keputusan. Okey, seterusnya saksama. Lepas tu kebebasan di sisi undang-undang. Okey, keberanian, berani mencuba, berani kerana benar. Okey, kebersihan fizikal dan mental. Ingat, dalam nilai murni ni kebersihan, menjaga kebersihan pun merupakan nilai murni. Contoh dia apa? Menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan alam sekitar, menjaga kebersihan rumah. Okey, kebersihan ni akan memberi kesan yang baik kepada badan, fizikal dan mental orang lain. Okey, memberi kebebasan fizikal dan mental, kebersihan fizikal dan mental ini bukanlah kata kita membersihkan diri kita dari segala kotoran, tapi sama juga macam kita ni membersihkan diri daripada segala anasi-anasi yang tidak baik. Macam kita berfikiran, kita terlalu berfikiran negatif, itu pun dikira tidak bersih. Jadi kita kena bersihkan diri kita, sentiasa berfikiran positif. Okey, tidak tidak terlalu tidak fikir semua yang berada, apa saja yang berada di sekeliling kita tu semua yang negatif. Okey, kita sentiasa sambut dengan positif. Itu maksudnya kebersihan mental. Okey, seterusnya kejujuran, amanah, cakap benar, ikhlas, bertanggungjawab. Okey, kalau kerajinan, apa yang sesuai untuk kerajinan? Rajin lah. Okey, orang suka buat kerja, suka membantu. Okey, ada daya usaha. Dia lebih dia punya usaha dia lebih. Okey, usaha dia lebih untuk melakukan sesuatu. Contohnya, cikgu kata, okey, balik nanti sila buat ulang kaji. Dia bukan setakat buat ulang kaji, tapi dia belajar, dia cari, dia tambah ilmu, dia usaha pelbagai usaha lah dia jalankan untuk mencapai apa yang dia nak. Okey,
Contoh kalau kemas rumah, mama kata, okey adik tolong kemas bilik masing-masing. Lepas tu awak bukan setakat kemas bilik saja, tapi awak bantu juga kemas dekat ruang tamu, apa semua. Itu dikira rajin. Okey, kerjasama gotong royong, bersatu padu, tolak ansur. Tolak ansur ni macam mana? Okey, bergilir-gilir, sanggup bergilir-gilir. Apa contohnya macam pinjam barang kan? Okey, apa kawan kamu tak ada barang, kamu bagi pinjam. Okey, lepas tu nanti kawan kamu bagi balik. Lepas tu nanti tiba-tiba ada barang yang kamu perlukan yang kawan kamu punya, dia pun bagi pinjam. Jadi itu pun dikira bertolak ansur. Satu lagi, selalunya kalau tengok TV kan, kalau cakap rumah cikgu ni selalunya bab tengok TV. Nanti adik nak tengok cerita ni, abang nak tengok cerita ni. Jadi kita tetapkan masa. Okey, seorang tengok 10 minit saja. Okey, jadi gilir-gilir. Macam tu, tolak ansur. Okey, seterusnya kesederhanaan. Okey, dalam kehidupan kita ni tak ada, kita digalakkan untuk bersederhana. Kalau kita terlalu kalau kita tak bersederhana, kita akan tamak. Okey, kita akan jadi orang yang tamak, kita akan jadi orang yang macam sentiasa tidak puas dengan apa yang kita ada. Oleh sebab itu kita kena jaga kelakuan dan pertuturan kita supaya kita tidak kita tidak mudaratkan diri kita. Contohnya dalam pertuturan, kita jangan terlalu bercakap besar sangat. Kalau tak nanti orang tak suka. Okey, dari segi kelakuan pun jangan over sangat. Okey, jangan berlebih-lebih sangat. Kalau contohnya cikgu kata, okey, siapa nak jawab? Lepas tu awak, saya memang jerit-jerit. Kalau bila awak jerit-jerit, cikgu lain pun tengok, dia kata, dah kenapa lah budak ni kan? Jadi, kita perlu amalkan kesederhanaan. Okey, seterusnya kesyukuran, berterima kasih, menghargai, mengenang budi. Okey, bersyukur. Okey, seterusnya rasional, membuat pertimbangan. Okey, seterusnya semangat bermasyarakat, muafakat, nak buat apa-apa pun buat sama-sama, gotong royong apa semua sama-sama. Okey, semangat kejiranan. Contohnya bergili-gili jaga taman. Okey, prihatin isu masyarakat. Contohnya sekarang ni COVID kan, mungkin ada jiran-jiran kita yang tak cukup, terputus bekalan makanan. Okey, mungkin dia dipecat ke ataupun mengalami masalah lah. Jadi sebagai masyarakat yang prihatin, kita cubalah tanya, okey ke, makanan kat rumah cukup ke? Okey, kalau tak nak buat dengan cara tu, mungkin kita boleh sediakan meja, letakkan bahan-bahan makanan-makanan. Macam kat tempat cikgu ni ada satu kawasan dipanggil food bank. Okey, dia orang letak meja, letak kemah, tak ada siapa jaga pun. Okey, letak makanan, contohnya macam beras, tepung, sardin ke apa ke kan, untuk bekalan makanan lah. Okey, jadi siapa yang memerlukan boleh ambil dekat situ. Kita dah tulis siap-siap lah, jangan ambil berlebihan, ambil ikut keperluan masing-masing. Jadi selebihnya itu terserahlah kepada diri orang tu sendirilah, supaya dia tidak tamak apa semua. Jadi kita serah kepada kepercayaan. Kita mempercayai dia dan kita harap dia pun boleh dipercayai. Sebab sekarang ni kita tak tahu, kadang-kadang kita nampak dia ni ambil banyaknya tepung ni, dia nak meniaga ke? Padahal bukan sebab dia nak meniaga, tapi disebabkan rumah dia tu terlalu ramai, jadi dia rasa kalau dia ambil satu bungkus tak cukup, dia ambil dua. Macam tu. Kita jangan terlalu bersangka buruk. Ini yang dikatakan kebersihan fizikal dan mental ni. Ni yang mental ni kita nak bersihkan. Okey, seterusnya patriotisme. Okey, semangat cintakan negara, taat setia, menghormati lagu dan bendera. Mungkin lagu negaraku dan juga bendera tu kita kena hormati. Jangan kita main-main tukar-tukar lirik sesuka hati, tak boleh. Ya, okey. Kalau kita tak cintakan negara kita, siapa lagi nak cintakan negara kita? Kan? Jadi kita kena kita kena sentiasa jaga adab, iaitu menghormati lagu, bendera. Jangan sampai bendera tu ada kat atas lantai, tak baik. Kecuali kalau jatuh, tak apa. Okey, cintakan negara, berbangga jadi warga negara.
Janganlah kita bangga dengan orang luar sangat. Contohnya macam kita kata, seronok jadi warga negara sana apa semua, sebab kita tak tahu apa yang diorang rasa. Okey, kita dekat sini ni walaupun kita rasa macam terbebannya, tapi insya-Allah ada kelebihan dekat mana-mana sebab setiap tempat tak sama. Okey, jadi kita perlulah berbangga jadi warga negara. Okey, seterusnya kebebasan bersuara. Walaupun kita diberi kebebasan bersuara, tapi kita mesti menjaga adab. Kita nak sampaikan apa-apa perkara sekalipun, contohnya awak nak kata, cikgu, dia ni suka buat ni. Tapi kita kena fikir juga apa perasaan dia kalau kita salah cakap. Okey? Dan lain-lain. Okey. Ini bahagian nilai murni. Nilai murni ni pun dah banyak dah kita bincangkan. Daripada sini sampai ke sini banyak poin-poin yang kita dah bincang. Kenapa kita kena bincang yang ni? Sebab barulah kamu boleh nak cari isi tersurat. Okey. Memudahkan kamu untuk tafsir ayat itu menjadi isi tersurat. Isi tersirat. Minta maaf ya. Tafsir jadi isi tersirat. Okey, seterusnya. Jom kenal pasti isi tersirat. Sila buka buku teks Bahasa Melayu jilid 1 muka surat 45. Tak apa kalau tak bersedia buku teks, tak apa, boleh tengok slide ni dengan cikgu sebab cikgu dah masukkan dalam slide ni. Okey, jom kita tengok. Aktiviti hari ini membaca kebersihan milik bersama. Okey, cikgu harap semua murid boleh baca bersama dengan cikgu ya. Okey, pada hari Minggu, Hana dan ahli keluarganya bersama-sama membersihkan rumah. Kebersihan rumah keutamaan bagi mereka. Okey. Mereka membersihkan semua bahagian rumah. Setiap ahli keluarga mempunyai tugas masing-masing yang telah ditetapkan. Okey, sekarang ni dia dah bagi poin dekat sini. Warna merah ini ialah isi yang dia nak kamu tafsirkan dalam bentuk isi tersirat. Okey, bersama-sama membersihkan rumah. Kalau dah lama pun bersama-sama maksudnya apa? Bekerjasama. Ingat cikgu kata tadi yang nilai-nilai murni itu tak mesti kamu hafal yang 17, tapi kamu boleh fikirkan apa saja perkara yang baik-baik. Kalau contoh macam ayat tu tak ada kena-mengena pun dengan perkara yang baik, jadi kita boleh nyatakan kesan. Ingat cikgu kata tadi kita boleh mulakan guna perkataan supaya. Kenapa kita nak guna perkataan supaya, kerana, supaya kita boleh galakkan otak kita berfikir. Okey, itu nak perkataan yang untuk galakkan otak kita berfikir tu. Nak bina ayat kenapa, apa kesan dia. Jadi untuk yang ni bersama-sama membersihkan rumah, dia lebih kepada bersama-sama ni lebih kepada bekerjasama. Seterusnya, mempunyai tugas masing-masing yang telah ditetapkan. Okey, mempunyai tugas masing-masing. Jadi semua orang kena ikut tugas masing-masing lah. Jadi dia punya isi tersurat dia apa? Mematuhi arahan. Boleh kata berdisiplin pun boleh. Okey, sebab jalankan tugas masing-masing kan. Bertanggungjawab pun boleh. Tapi yang ni dia tulis kat sini mematuhi arahan pun boleh. Okey, seterusnya. Baca bersama cikgu. Hana, kakak dan ibu mengemas bahagian dalam rumah. Mereka memastikan rumah mereka tiada sampah sarap dan kotoran. Okey. Abang dan ayah pula membersihkan longkang dan halaman rumah. Mereka membuat kerja dengan bersungguh-sungguh. Okay. Mereka gembira kerana rumah itu dibersihkan oleh mereka sendiri. Okey, kita ada 1, 2, 3. 3 perenggan lagi dekat sini. Tadi 2. Dekat sini jadi ada 3. Okey.
Untuk perkataan berwarna merah dalam perenggan yang ketiga ini memastikan rumah mereka tiada sampah, sarap dan kotoran. Apa isi tersuratnya? Apa isi tersiratnya? Memastikan rumah mereka tiada sampah, sarap ni. Apa isi tersiratnya? Okey, isi tersiratnya ialah menjaga kebersihan. Okey, menjaga kebersihan rumah pun boleh. Okey, masing-masing menjaga kebersihan rumah ataupun kita boleh je nak tulis disiplin, memastikan kawasan tu sentiasa bersih. Macam tu. Okey, tapi yang ni memastikan rumah mereka tiada sampah, sarap dan kotoran, lebih kepada menjaga kebersihan. Okey, seterusnya, membuat kerja dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya apa? Dia menggunakan usaha yang lebih. Apa maksudnya? Okey, isi tersiratnya ialah rajin. Okey, mereka gembira kerana rumah itu dibersihkan oleh mereka sendiri. Dia buat sendiri, mereka buat sendiri. Jadi, apa isi tersiratnya? Isi tersiratnya bertanggungjawab. Mereka bertanggungjawab menjaga rumah mereka. Okey, membersihkan rumah mereka. Ini ialah isi tersirat. Susah ke senang? Senang je kan? Sebab perkataan-perkataan ni kita pun dah tahu, bukannya perkataan-perkataan baru. Okey, seterusnya kita akan buat sikit latih tobi. Okey, ini gambarnya, gambar seorang budak perempuan sedang membaca buku. Isi tersuratnya membaca buku. Isi tersiratnya apa? Supaya dapat menambah ilmu pengetahuan. Membaca buku ni apa dia punya isi tersirat? Kesan dia apa? Supaya dapat menambah ilmu pengetahuan. Okey, contoh lain. Ini. Isi tersuratnya mencuci kereta. Apa dia punya isi tersirat dia? Kita semak. Okey. Menjaga kebersihan kenderaan. Menjaga kebersihan kenderaan ini pun dikira menjaga kebersihan. Takkan awak nak biar kereta awak ada banyak lipas kan? Mungkin ada semut ke. Jadi kita mestilah jaga kebersihan. Bila kita jaga kebersihan, badan kita pun sihat. Okey, seterusnya. Okey, ni. Budak ni bantu makcik ni kutip buah-buah yang terjatuh. Membantu orang lain. Apa isi tersurat dia? Isi tersirat dia? Apa? Okey, baik hati. Dia baik hati nak tolong. Tapi kalau orang yang tak baik hati, dia nak tolong ke? Dia tak tolong. Jadi ini merupakan sikap orang yang baik hati. Okey, seterusnya. Bersenam pada waktu petang. Ni apa pula dah ni? Isi tersirat dia ni. Okey, kita semak. Isi tersirat supaya dapat menyihatkan dan mencerdaskan otak. Okey, supaya dapat menyihatkan badan dan mencerdaskan otak. Ingat, tak semua kita boleh pakai nilai murni kan. Tapi kalau kita tengok macam ni, bersenam pada waktu petang supaya apa? Dapat sihatkan badan dan mencerdaskan otak. Ada perkataan badan kat sini. Cikgu termis perkataan tu. Okay, tak apa, kita teruskan. Okey, baik. Kita teruskan latih tubi. Okey. Mengaku kesalahan diri. Budak ni main bola sampai pecah pasu. Jadi, apa isi tersirat dia? Betul ke? Okey, mari kita semak. Isi tersirat dia ialah dia seorang yang jujur, dia mengaku kesalahan diri dan dia bertanggungjawab. Kalau orang tidak bertanggungjawab, dia pecahkan, terus dia lari. Ini bukan sikap dia. Dia bertanggungjawab, dia mengaku kesalahan diri dia. Okey.
ada apa-apa nak tanya, kalau ada siapa-siapa yang nak tanya apa-apa soalan, boleh tanya dalam Google Classroom ya. Okey. Seterusnya, tugasan. Sila lengkapkan latihan dalam buku aktiviti jilid 1 muka surat 50 dan 51. Okey, nanti hantar dekat dalam GCR. Okey, kenapa cikgu minta hantar dalam GCR? Kerana cikgu nak pastikan kamu sentiasa berdisiplin. Bila ada latihan, kamu siapkan. Jangan kamu abaikan latihan tu sebab itu bukannya memberi kebaikan kepada kamu. Okey. Cikgu tak apa, cikgu dah pandai. Kamu nak belajar kan? Jadi kamu kena buat latihan dan hantar. Nanti cikgu akan semak buku kamu tu. Sebab kalau cikgu semak tanda siap-siap dalam Google Classroom, nanti buku kamu tak semak pula. Jadi cikgu akan semak dekat buku kamu. Jadi kamu buat je dulu latihan muka surat 50 dan 51. Nanti hantarkan dalam Google Classroom. Boleh? Okey. Setakat